Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bis sadaqah. Ayuhan nas ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, staf pimpinan surau, staf pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, Bilal, Siak, Noja, seterusnya abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi Allah Taala panjangkan usia, sihat tubuh badan, dapat kita beribadah. Berdoalah kita sama-sama ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan untuk beribadah, sehinggalah hari bila mana Allah Taala jemput kita masih lagi dalam keadaan tunduk dan tawaduk serta ta'abud kepada Allah. Saya dah sebut dah dulu, kalau nampak kuil baca apa? Kalau nampak kuil baca apa? La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada penyembahan, tidak ada ubudiyah melainkan kepada Allah. Baik. Selamat hari raya Korban. Bukan hari raya puasa. Raya puasa dah lama habis dah. Minggu ni ada open house lagi? Minggu lepas ada lagi. Minggu ni minta, tak ada dapat. Rasanya dah habis lah. Lemang masih lagi dijual, tak apa. Jadi raya Korban merupakan Aidil Akbar, raya besar. Tak hari kita bertakbir. Kenapa dia sebut korban? Banyak korban dia. Terlalu besar pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan bayangkan Nabi Ibrahim tu dia kahwin dua orang isteri dia. Seorang Siti Sarah, seorang Siti Hajar. Tak ada anak. Bila kahwin Siti Hajar dapat anak. Lahir aja anak, Allah Taala suruh letak dekat tepi Kaabah, dekat telaga Zam-Zam tu. Dah lah susah dapat anak. Ada anak hantar dekat telaga, dekat Kaabah. Masa tu Kaabah kering kontang, tak ada apa benda, air pun tak ada. Kalau tuan-tuan baca sirah dia sedih lah. Tapi itulah, bila perintah Allah Ta'ala, dia tak ada fikir pada logik. Bila sesuatu perintah Allah Ta'ala turunkan, kalau ikut logik, Allah Ta'ala tak ikut logik. Sebab semua logik itu Allah Ta'ala yang cipta. Itu sebab kita ni kalau beriman dengan benda yang tak logik, benda yang gaib. Alif lam min zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Benda yang tak nampak dan benda tak ada, tak boleh dibayang oleh akal. Serupa juga Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh buat kapal dekat mana? Atas bukit. Orang fikir gila Nuh. Itu juga Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail, bawa Siti Hajar, suruh letakkan dekat tepi Kaabah. Air tak ada, apa tak ada. Waktu Nabi Ibrahim nak pergi tu tuan-tuan, Siti Hajar tanya dia, "Ya Ibrahim, kenapalah?" Kalau tuan-tuan baca sirah dia sedih. Itu sebab dia jadi syariat. Kenapa yang kau tinggalkan aku kat sini Ibrahim? Orang tak ada air, tak ada makanan, tak ada.
Nabi Ibrahim diam. Last kali Siti Hajar cakap, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim tunduk. Ini perintah Allah. Maknanya kalau perintah Allah, tak usah fikir logik. Allah Ta'ala piara. Gitu. Bila Nabi Ibrahim pergi je tuan-tuan, itu yang jadi syariat tu. Siti Hajar berlari daripada Safar ke Marwah. Jadi syariat haji sekarang. Yang kita berlari tu kat Tanda Hijau kan. Orang dah pernah pergi haji tahu lah. Kat Tanda Hijau tu disunatkan berlari. Sampai habis Tanda Hijau tu terus berlari, berjalan balik. Tu jadi syariat. Siti Hajar berlari-lari, kemudian Nabi Ismail alaihissalam menendang-nendang. Separuh kitab sebut ada bantuan daripada malaikat. Lalu terbitlah air, kemudian dikepung-kepung. Bila kepung tu zam, tu air zam-zam. Itu surah. Bila ada air, orang Arab ni bila tempat tu ada air, mulalah mahsyur. Ramai orang datang berdagang. Tinggallah Siti Hajar di situ dengan Nabi Ismail selama berapa tahun? 13 tahun. Nabi Ibrahim tak datang tengok. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim. Ini saya cerita sikit korban ni tuan-tuan. Fawailil musal inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika fasalli tinggallah semayang, fasalli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Datang Nabi Ibrahim setelah 13 tahun, jumpa Nabi Ismail. Happy lah dengan Siti Hajar, jumpalah dengan Nabi Ismail anak dia. Kemudian turunlah mimpi. Malam pertama mimpi ya ke tak ya ni, Allah Ta'ala suruh sembelih anak aku tu. Malam kedua mimpi lagi, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim sembelih anak dia Nabi Ismail. Logik ke tak logik? Tak logik. Malam ketiga mimpi lagi, Allah Ta'ala turunkan arahan, Allah Ta'ala turunkan wahyu supaya Nabi Ibrahim menyembelih anak dia Nabi Ismail. Dengan rasa sebersalah Nabi Ibrahim tanya dengan Nabi Ismail, ya Ismail anakku, aku sesungguhnya telah mendapat alamat. 3 hari berturut-turut Allah Ta'ala suruh aku menyembelih engkau. Nabi Ismail cakap, wahai ayahandaku, aku pun bermimpi benda yang sama tu. Kalau inilah arahan Allah, sembelihlah. Tak. Tapi sebelum tu dipesan. Itu yang jadi syariat pada kita. Pisau, tajamkan pisau, ikat betul-betul aku ni, wahai ayahandaku, supaya aku tidak mengonta-gonta, supaya aku tidak lari ketika disembelih. Sembelihlah aku di bawah halkum kita. Pesan. Sebab kita sembelih korban tu kena pisau tajam. Di bawah halkum ni, bawah sini sikit. Sini siapa sembelih? Tuan Imam. Apa dia? Ayam. Orang cakap kalau nak sembelih, nak cepat mati, jangan pakai spender tu. Betul? Jangan pakai spender, pakai pisau lah. Sembelih tu pakai pisau. Dia cakap dengan ayahanda ku, pisau tajamkanlah pisau, bawa halkum, ikatlah aku kuat-kuat ya ayahanda, supaya aku tidak meronta. Tuan-tuan bayangkan, benda tu jadi syariat. Sama ada sunat ke, wajib ke, sunat muakkad ke. Korbannya apa hukum dia? Sunat muakkad. Itu. Lalu Nabi Allah Ta'ala perintahkan sembelih. Bila nak disembelih, ditukarkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan seekor kibas. Nabi Ibrahim nak sembelih ke tak sembelih tadi? Sembelih, tapi tak sembelih Nabi Ismail, sembelih sembelih kibas. Ada separuh kita cakap kambing, ada separuh cakap kibas. Gitu.
Nabi lepas tu hiduplah dia makmur. Saya selalu dengar orang cakap kibas. Apa beza kibas dengan kambing? Kibas dengan kambing apa beza ni? Tuan-tuan ni, apa beza kibas dengan kambing? Sama ya, kambing dengan kibas sikit lebih kurang ekor belakang dia. Kalau ekor kambing dia lurus, ekor kibas atas dia kembang, bawah ada kuncup macam ni. Ekor dia panjang, isi dia lagi sedap pada kambing sikit. Tulang dia tak banyak, tulang dia tak, selangka dia tak besar macam kambing. Kibas. Dan dia lagi mahal pada kambing. Nanti pergi cari lembu ke, cari kambing ke untuk korban, pergilah tengok mana kibas. Tengok beza kibas. Ekor dia macam ada macam lembing, besar, kecil ke bawah gitu. Panjang ekor dia. Kambing ada pendek, ada panjang, tapi dia sama je daripada atas kecil. Ini tak, atas besar, bawah kecil, atau kibas. Itu sebab kibas yang disembelih itu di antara makhluk yang wujud tanpa ibu. Berapa makhluk yang wujud tanpa ibu dalam dunia? Saya pernah cerita tuan-tuan ni. Kan ada dalam pemerintahan satu hari ketika Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi pemimpin, Amirul Mukminin. Datang orang Yahudi. Dia cakap, wahai Umar, kalau aku tanya benda ni kau dapat jawab, aku akan ajak semua orang Yahudi masuk Islam. Umar cakap, apa kau nak tanya? Umar ni dia perumah sikit. Dia garang, bengking. Dia tegas. Saidina Umar lain sikit. Saidina Umar ni dia tak ada settle. Kalau Saidina Abu Bakar ni settle. Dia lebih settle lagi. Saidina Umar ni lepuk dulu bertanya. Macam tu. Dia macam tu. Dia debel sikit. Jangan buat pasal. Apa kau nak tanya? Dia cakap, aku tanya kau. Apakah 5 makhluk yang Allah Ta'ala jadikan di dunia ni tanpa ibu? Kalau kau dapat jawab soalan ni, aku akan ajak semua orang Yahudi ni masuk Islam. Saidina Umar tak tahu. Saidina Umar tak tahu. Disuruh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dia cakap, Salman, kau pergi panggil Ali. Siapa? Saidina Ali. Saidina Ali ni dibijak. Saidina Ali ni dipetah berkata-kata. Lalu Salman Al-Farisi panggil lah Saidina Ali. Nak baca kitab ke nak cerita ni? Nanti kita sambung. Last sekali kan kita sambung. Baik. Saya habiskanlah cerita ni. Tuan-tuan macam nak tengok cerita. Seronok dengar cerita ni. Seronok. Lalu datanglah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa makna karamallahu wajhah? Di mukanya ada karamah Allah. Wajhah, pada muka dia. Datanglah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cakap, kenapa ya Umar? Dia cakap, Yahudi ni tanya. Aku malah nak jawab. Aku bagi kat engkau lah. Dia tu. Saya bagi orang kanan saya jawab. Wah, dia tak tahu. Dia cakap, kau jawablah dia tanya ni. Apa dia? Dia cakap, dia tanya, apakah 5 makhluk yang lahir dalam dunia tak ada ibu? Sayyidina Ali cakap, ni senang. Ada tulis dalam Quran. Orang Yahudi tu pun ada tulis dalam Quran, ada. Ada tulis dalam Quran. Ini ada tulis dalam Quran, dalam hadis. Tak susah. Pertama apa dia tuan-tuan? Pertama siapa dia? Nabi Adam lah. Mana ada mak? Nabi Adam tak ada mak, tak ada bapa. Innama amru iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ayat tu lebih kepada menceritakan kejadian Nabi Adam. Allah Ta'ala ambil tanah, suruh malaikat kumpul-kumpul jadi lembaga, tiupkan roh jadi manusia. Itu pertama Nabi Adam. Yang kedua apa? Hawa lah. Hawa nak yang kita tu perempuan pertama yang Allah Ta'ala jadikan tanpa ibu lah. Dan dia lah ibu pertama dalam dunia. Dia lahir mana ada ibu.
Tu. Yang ketiga siapa? Nabi Isa ada mak, Maryam, dia tak ada bapa je. Yang ketiga ialah ular Nabi Musa yang besar tu, yang makan ular-ular ahli sihir tu. Yang ketiga, ular tu tak ada mak. Allah Ta'ala jadikan bila Nabi Musa campak tongkat, saya tak boleh cerita panjang cerita. Nabi Musa campak tongkat. Nabi Musa ni siapa dengan Fir'aun? Anak angkat dengan bapa angkat. Fir'aun sayang tak Nabi Musa? Sayang. Anak angkat ni tak banyak sikit pun sayang. Yang tongkat Nabi Musa campak, bila tongkat tu bertukar jadi ular, itu di antara tiga makhluk yang ketiga yang lahir kat dunia, timbul dekat dunia tanpa ibu. Yang keempat apa? Ni bulan depan saya datang tanya ni. Yang keempat, unta Nabi Saleh. Nabi Saleh dengan kaum Samud ni tuan-tuan, dia cakap, Saleh, engkau ni Nabi ke? Kalau kau betul Nabi, aku nak kau jelmakan seekor unta. Lalu Nabi Saleh berdoa munajat dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba keluarlah unta di sebalik batu. Ada sirah cakap batu tu tukar menjadi unta, ada yang cakap belakang batu tu tiba-tiba keluar jadi unta. Unta Nabi Saleh tu akhirnya, panjang cerita dia tuan, dibunuh oleh kaum dia sendiri. Unta yang Nabi Saleh tu ialah unta yang lahir tanpa ibu. Tu. Yang keempat, yang kelima. Kibas tadi. Kibas yang dijadikan menggantikan Nabi Ismail untuk disembelih tadi ialah binatang atau makhluk yang kelima yang Allah Ta'ala jadikan tanpa ibu. Ni semua ada ibu, takkan anak bulu betung lah. Mana ada anak bulu betung lah. Ya. Tapi masuk tak Yahudi Islam? Tak. Dia cakap bukan kau jawab mah. Ali jawab. Kalau kau jawab, kita orang masuk Islam. Orang kafir macam tu. Orang Yahudi tu. Itu sebab dia sebut walan tarda angkal Yahudi hatta tamillatahum. Tidak angkal reda Yahudi dan Nasara sehingga engkau ikut perangai dia. Bohong. Orang Yahudi ni kuat bohong. Gitu. Baik, pada yang ada kitab buka muka surat 73, kita sambung malam pertama di alam kubur. Qala mu'allif rahimahumullah maktub fi hadza kitab. Saya ambil daripada atas lah. Saudaraku, inilah akhlak orang yang beriman, ada keteguhan dalam beragama. Orang beriman ni dia kalau beragama ada keteguhan. Makna dia apa? Walaupun diancam tetap boleh beriman. Itu yang dinamakan jazam. Jazam. Beramal. Jazam. Dan iman dalam keyakinan. Ada iman dalam keyakinan. Iman kepada Allah, yakin 100% dipanggil jazam. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Saya beriman ustaz, tapi 1% je, itu kafir lagi. Islam tak gitu. Beriman dengan Allah, beriman 100%. Kurang 1% tak Islam. Itu dinamakan jazam ataupun qat'i. Apa makna qat'i? Putus. Macam Masyita tu lah. Kalau kau nak beriman dengan Fir'aun ke, kau nak beriman dengan aku ke, kau nak beriman dengan Allah. Kau beriman dengan aku, kau selamat. Kau beriman dengan Allah, kau mati. Tak, aku rela mati. Macam tu. Baru ni ada ustaz datang kuliah dalam YouTube pun saya tengok dia cakap makanan sekarang banyak kurang kan. Ayam kurang, tepung kurang. Pergi Kentucky pun dah tak ada, orang cakap dah tak ada kobis. Kata orang lah. Ada ustaz cakap, dia cakap tanda-tanda di antara tanda Dajjal nak datang tu ialah makanan kurang. Ada orang cakap, ada ustaz cakap. Saya tak nafikan dan saya tak benarkan. Saya tak membetulkan dan tak membenarkan, wallahu alam. Tapi pada saya minta janganlah Dajjal ada datang. Sungguh. Nabi ajar kita doa khusus
supaya jauh daripada fitnah Dajjal Masih Al-Dajjal. Ya. Jangan bermain Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, dia datang menyalahi tauhid. Tuliju laila fin nahar wa tulijun nahar wa fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Dialah Allah yang menukarkan siang kepada malam, malam kepada siang, yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Dajjal boleh mematikan orang dan boleh menghidupkan orang. Dajjal. Berapa hari Dajjal hidup? Berapa hari? 4 hari je. Satu hari pertama umpama setahun. Satu hari kedua umpama sebulan. Satu hari ketiga umpama seminggu. Satu hari keempat 1 hari. Maknanya dia memerintah setahun lebih. Dia tak boleh masuk 2 tempat je. Mana? Pantai Dalam. Masuk. Dia tak boleh masuk 2 je tanah haram. Mana dia? Mekah dan Madinah. Lain tempat semua masuk. Nabi sebut seandainya Dajjal ada, timbulnya Dajjal, ikatlah isteri dan anak-anak perempuan kamu, kalau tidak nescaya mereka akan mengikuti Dajjal. Dia boleh hidupkan orang macam ni, dia matikan orang, dia hidup balik. Dia boleh seru hujan turun, dia boleh seru hujan berhenti. Dajjal. Dengan izin Allah. Kenapa Allah Ta'ala turunkan Dajjal? Untuk menguji keimanan orang Islam. Cuma orang Islam yang beriman aja yang nampak dekat dahi dia tulis kafir. Dajjal jalan tuan-tuan, belakang dia ikut. Emas, permata, intan semua ikut belakang Dajjal. Kita disuruh diajar berdoa supaya jauh daripada fitnah Dajjal. Saya pun gitulah, ya Allah ya Tuhan, Kau janganlah mati. Matikanlah aku dulu sebelum keluarnya Dajjal. Hebat. Allah Ta'ala bagi dugaan besar. Dan waktu itu tak ada makanan. Tak ada makanan. Orang Islam, orang kafir akan ikut Dajjal. Siapa yang ikut Dajjal senang, mewah, makanan banyak. Siapa yang tak ikut Dajjal, muflis, makanan tak ada, apa pun tak ada. Makanan pada hari itu ditukarkan dengan zikir. Apa zikir dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Kau jangan balik, cubalah yang kita start daripada hari ni, tak sah kerja kita zikir kenyang. Waktu tu ya. Tapi ayam dah ada kan? Ayam dah ada, ubat lah tak ada. Farmasi tak ada ubat semua tak ada, ubat demam tak ada. Tu sebab orang cakap bila gajah belaga, yang teruknya kancil. Rusia perang, sana blocking, sini blocking, sana tak boleh lalu, sini tak boleh lalu. Yang susahnya negara kecil. Doalah sama-sama, mudah-mudahan kita ni, Nabi dah benar berdoa dan tuan-tuan, satu Allah Ta'ala tak terima, iaitu permusuhan di antara orang Islam. Orang Islam hari ni, Nabi suruh puasa, Nabi suruh zakat, Nabi suruh sedekah, Nabi suruh infak, Nabi suruh semayang. Satu benda ya orang Islam hari ni yang tak ikut cakap Nabi apa dia? Yang banyak tak ikut cakap Nabi apa dia? Bermusuh-musuhan sesama Islam. Dalam surau ada. Sungguh surau sini saya tak tahulah. Ada, mungkin ada. Imam ni tak baik dengan imam tu, Bilal ni tak baik dengan Bilal tu. Ada. Sama Islam tu. So dua-dua nak masuk syurga, tapi bergaduh. Ada satu tempat tu saya pergi, bila tukar je pentadbiran, orang semua tukar. Boleh kata 60% daripada jemaah yang datang tu bertukar. Punya dahsyat. Saya tanya orang lama mana? Orang lama pergi sembahyang tempat lain. Tuan-tuan bayangkan.
Bukan Colombia, Selangor ni. Selalu saya cakap, orang sini Colombia, tak, Selangor. Itu saya cakap. Itu belum lagi bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh suami isteri, bergaduh. Itu lain. Ni bergaduh gini ni. Aku tak suka dia ni jadi pengurusi. Itu sebab jadi imam, jadi apa, ikhlas. Time tugas ke tak tugas, datang. Ini time tugas, datang. Maghrib sekarang aku, isyak sekarang imam 2, aku duduk rumah. Tu perangai orang ni jam. Sungguh. Itu bukan sini, tapi memang sini kot. Sungguh. Tuan-tuan, sungguh Bilal pun sama. Isyak subuh besok si Kasim kerja, aku tidurlah. Ikhlas, tuan-tuan, itu bertugas kerana Allah ni. Sebab apa? Kalau kita datang, kalau Bilal tu tak dapat datang kan, maknanya kita ada pengganti. Kalau betul imam tu datang, biarlah dia naik tugas dia, kita duduk belakang. Itu menunjukkan kita ni tawaduk. Orang jadi imam, kita ikut belakang. Walaupun kita 15 kali belajar tajwid sampai menengah ke sampai tertinggi ke, kalau selagi Fatihah dia okey, memang tak jauh beza dia apa yang kita belajar, tak ikut je. Itu sebab tuan-tuan, dalam kitab Ibnu Sina, dalam kitab Ta'rifat, dia sebut orang beramal ni ada 3. Orang beramal ni ada 3. Pertama, orang yang beramal kerana pahala. Orang yang beramal kerana pahala ataupun ganjaran ini, akibat dia berkira-kira, aku dah banyak amal. Aku dah sembahyang subuh 40 tahun tak tinggal jemaah. Aku sembahyang maghrib gitu. Akhirnya apa yang timbul dalam hati? Sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah. Rasa diri hebat, aku banyak amal, engkau tak pergi surau, aku lagi bagus pada engkau, aku selalu berjemaah, aku selalu jadi imam, engkau tak jadi imam, aku lebih bagus. Ini dia. Jaga tuan-tuan, kita beramal ni syaitan pandai. Pertama, beramal kerana pahala dan ganjaran. Memang boleh beramal kerana Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. Gitu. Pertama. Akibatnya akhirnya kita akan jadi sombong. Engkau baru umur 60 datang surau, macam tu. Siap tunjuk lagi. Kau pencen dia lah nampak muka kau kat surau. Allah. Jangan macam tu, tuan-tuan. Kita tak tahu lagi kita umur daripada 20 sampai kita umur 70 ni, amalan kita Allah Ta'ala terima ke tak terima, wallahu alam. Siapa sini yang tahu maghrib tadi amalan dia Allah Ta'ala terima, cakap angkat tangan. Tak ada. Tak ada. Ta'abud kita ni tak tahu lagi Allah Ta'ala terima tak terima. Dia ada tapisan 7 pintu langit. Terakhir sekali kepada Allah. Wa imam malaikat tak tahu yang ketujuh ni akhir sekali. Kalau Allah Ta'ala tahu kita tak ikhlas, Allah Ta'ala cakap apa? Bawa amalan ni pergi lemparkan pada pemuka orang yang buat amalan itu ni. Kenapa ya Allah? Aku tahu yang ini tak ikhlas. Yang kedua, orang beribadah kerana takutkan neraka, tak nak dosa. Ini. Akibat dia apa? Buat beribadah cincai-cincai, sekadar melepaskan batuk di tangga. Depan orang semayang pakai jubah, kat rumah pakai singlet dia semayang. Itu. Kain pun nak pusat dia, tutup lutut dia. Gitu. Akibat dia. Janji buat. Itu sebab Ibnu Sina cakap sembahyang ibadah memerlukan ilmu kepada rasa apa? Rasa seronok nak beribadah, rasa seronok nak bertemu dengan Allah dalam ibadah. Kita tak dapat dah macam sahabat dulu, kalau tengah sembahyang kena panah tak terasa, ada dah.
Sahabat dulu tuan-tuan, kalau musim perang, di tengah semayang, dia punya khusyuk dengan Allah Ta'ala. Bila kaki dia kena panah, dia tak sedar kaki dia kena panah. Sebab apa? Dia khusyuk dengan Allah Ta'ala. Dia semayang, segala benda hilang antara dia dengan Allah. Macam mana? Wallahu alam, saya pun tak sampai tahap tu, sungguh. Tak ada, kita tak ada ini dah. Sungguh. Tuan-tuan bayangkan, bila dia angkat je takbir Allahu Akbar, hilang semua benda. Semua benda yang ada keliling dia, semuanya hilang, melainkan Allah. Bila dia sedar, bila dia habis semayang, orang habis nak cabut panah tu, baru tahu betis dia kena panah. Ya, kita tengah semayang tu lah teringat kunyit belum beli, motor belum kata. Tu. Aircon kat rumah penapis belum basuh tu. Macam-macam. Itu sebab siapa sufi wanita tu? Disebut dengan Allah Ta'ala, apa nama dia? Allahu Akbar. Rabiatul Adawiyah. Sufi wanita Rabiatul Adawiyah. Ketika dia bertahajud, ketika dia menyembah Allah Ta'ala, ketika dia berkhalwat dengan Allah Ta'ala, ketika dia sujud, dia sebut apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jika andainya aku sembahyang ini kerana syurga-Mu, ya Allah, Kau tutuplah pintu syurga, Kau jangan bagi aku masuk. Seandainya aku tahajud ini, ya Allah, aku sujud ini kerana takutkan api neraka Kau, ya Allah, Kau masukkanlah aku dekat neraka yang paling bawah sekali. Jadikanlah aku di antara hamba-Mu yang beribadah semata-mata taat dan takut kepada Engkau. Itu itu makam paling tinggi lah. Saya tak berani cakap lah tuan-tuan sampai ke tak sampai makam tu, wallahu alam lah. Tapi setidak-tidaknya kita ada ilmu rasa. Rasa apa? Dalam semayang tu kita rasa kita ni tengah menyembah yang yang apa? Yang paling berkuasa, yang bagi aku makan, yang bagi aku minum, yang bagi aku nyawa, yang bagi aku bini, yang bagi aku anak, yang bagi aku sihat, yang bagi aku gigi, yang bagi aku mata, yang bagi aku tangan, yang yang ada rasa macam tu. Jadilah yang bagi aku susah, yang bagi aku senang, yang yang ilmu rasa dalam hati. Kalau ada tu, insya-Allah. Gitu. Ada ilmu dalam santun dan berlaku santun dengan ilmu. Ada kecerdasan dalam kelembutan, keindahan dalam jejaknya, ada kemurahan dalam kayanya, ada kelembutan dalam pemberiannya, ada kasih sayang bagi yang lemah, selalu menunaikan hak-hak, ada kesedaran dalam istiqamahnya, tak membalas orang yang membenci, tidak ada keengganan dalam menolong. Maknanya orang beriman ni, yang disebut semua benda yang disebut ni tuan-tuan, yang ada hanyalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kita, wallahu a'lam. Tuan-tuan tengok Nabi setiap hari bila nak pergi semayang, Nabi kena baling dengan najis. Adakah Nabi balas orang tu? Tak. Bila Nabi lalu, Nabi tak kena baling dengan najis hari tersebut. Nabi cari orang yang baling tu. Nabi tanya, mana pergi orang yang baling aku dengan najis? Orang cakap, dia ni hari ni ya Rasulullah, dia ni sakit. Apa Nabi buat? Agak kalau kita je nak mampu bayar dia. Kalau kita, Nabi tak macam tu tuan-tuan. Akhlak Nabi paling atas, terpuji, mukarimul akhlak. Nabi pergi ziarah orang yang baling Nabi dengan najis. Akhirnya apa yang berlaku? Orang yang baling najis tadi dengan pada Nabi itu akhirnya masuk Islam. Kalau orang kata kita balas balik dengan kata itu bukan ajaran Nabi.
Orang cala kita cala balik kata orang, itu bukan ajaran Nabi. Orang maki kita maki balik, itu bukan ajaran Nabi. Itu. Kenapa? Fatimah Az-Zahra tu salah satu orang muslimat, pemimpin muslimat yang Nabi jamin masuk syurga. Di antaranya ialah ketika Nabi dibaling dengan perut bangkai unta, orang yang menangis teresak-esak membersihkan Nabi di hadapan Kaabah ialah Fatimah Az-Zahra. Orang yang keliling Nabi ni mulia, tuan-tuan. Mulia. Dan dah tengok macam Ibnu Abbas. Banyaklah orang-orang yang bila berdekat dengan Nabi bagi tahu dia, engkau macam ini, engkau macam ni. Gitu. Untung orang yang dekat dengan Nabi. Macam Ibnu Abbas tu, Nabi cakap engkau tak akan mati melainkan setelah engkau buta. Bila dia buta, dia tahu aku ni nak dekat mati. Wahal dia buta itu bukan sekejap, tuan-tuan. Selepas daripada Nabi mati berpuluh-puluh tahun baru dia Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Ketika Nabi mula-mula dirantik menjadi rasul, dia baru berumur 3 tahun. Hebat. Tak membalas orang yang membenci, maknanya Nabi tak balas. Kalau orang buat apa pun Nabi tak balas. Dan tidak ada keengganan dalam menolong. Menolong gitu juga. Pantang orang minta tolong. Kita kan tengok siapa tu minta tolong dulu. Kau bendera biru ke bendera biru pekat ke bendera cair. Penyakit orang Melayu. Tidak pernah menghina dan mengejek, tak pernah tenggelam dalam sendau gurau dan permainan sia-sia, tidak mengunjing manusia, tidak mengerjakan sesuatu yang tidak diketahui, tidak pernah menolak kebenaran. Subhanallah, inilah akhlak orang yang beriman. Tetapi di manakah mereka? Apakah anda ataupun kita termasuk bahagian dari mereka? Ada ke kita ciri-ciri yang disebut tadi? Wallahu alam. Tanya diri sendiri. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah At-Tahrim ayat 8. Saudaraku, kematian adalah keniscayaan yang orang sombong tak berdaya menghadapinya. Cerdik pandai tak berkuasa mendebatnya. Dia cakap orang sombong tak berdaya menghadapi apa? Mati. Sebab disebut ketika orang fasik ataupun orang kafir nak mati, disebut wahai roh yang tak redai dan tak meredai. Keluarlah engkau dari tubuh badan engkau dengan dimurkai Allah. Kenapa disebut itu? Sebab ulama sebut orang yang fasik, orang yang kafir, kalau boleh dia tak nak mati. Dia tak nak mati. Itu. Kan saya pernah cerita dulu, dah sampai ke belum sini? Macam mana layanan orang beriman, orang soleh mati. Cerdik pandai tak kuasa mendebatnya. Orang pandai macam mana sekalipun tak boleh nak debat bab mati ni sampai dalam-dalam. Sebab apa? Mati ni cuma dirasa bila dah mati. Itu sebab Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni siapa? Dia seorang, Allahu Akbar. Dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Dia jumpa sahabat. Ketika dia lalu, orang tengah menangis-nangis.
Lalu Hasan al-Basri datang dengan rumah orang yang menangis. Dia cakap, kenapa kau menangis? Kami menangis kerana si Fulan telah meninggal dan meninggalkan kami. Apa Hasan al-Basri cakap? Daripada kamu menangis orang yang telah meninggal, baik kamu menangis di diri kamu sendiri, kerana kamu belum tentu lagi tahu nasib kamu. Sedangkan si mati ini telah merasai 3 perkara. Apa dia? Pertama, sakitnya mati. Yang kedua, dia dah dapat tengok melihat malaikat maut. Yang ketiganya, dia dah tahu dah dia beriman ataupun tidak maknanya mati, sakit mati, beriman ke tak beriman, macam mana hal keadaannya mati, cuma orang yang dah mati yang dah tahu. Kita sekadar cerita. Cuma Nabi sebut ada fasa yang sakit dalam kematian. Sakit dia macam mana? Wallahu a'lam bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Dialah Allah Ta'ala yang maha tahu. Cerita boleh, tapi nak debat tak tahu. Kerana kematian adalah peristiwa yang selalu berulang, tetapi manusia lupa atau berpura-pura melupakannya. Kita pergi tengok orang meninggal tu tuan-tuan. Tambah kalau yang meninggal tu sahabat. Berasa sungguh. Contohlah Tuan Imam tadi makan dengan sahabat, tiba-tiba dia meninggal, kita mandikan dia, kapankan dia. Berasa apa? Rasa kehilangan seorang kawan. Tapi berapa lama tuan-tuan? Paling lama 1-2 hari. Lepas tu lupa balik. Itulah Nabi sebut, itulah manusia. Seluruh yang hidup akan berakhir dengan kematian, meninggalkan harta, keluarga dan kenikmatan yang Allah berikan padanya. Bahkan keluarganya lah yang akan mengurungnya dengan tanah. Siapa yang turunkan kita dalam lahat? Keluarga kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, dengan penggali kubur. Siapa yang memasung kita dalam liang lahat? Ahli keluarga. Saudaraku, umur mempunyai batas dan kehidupan pasti berakhir. Ditujukan pada siapa ni tuan-tuan? Saudaraku ni pada semua yang ada ni. Dia cakap saudaraku, umur itu mempunyai batas. Setiap orang ni ada batas umur dia. Mungkin malam ni akhir, mungkin besok, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Yang pastinya bersiap sedialah akan kedatangan kematian. Kita tidak tahu bila umur dan kehidupan kita berakhir, tetapi kita yakin semuanya tak akan lama lagi terjadi. Ni kalau dia cakap jenis ni terutamanya pada orang yang dah 60, 70, jaga-jagalah. Jaga-jagalah. Umur dah 60, 70, darah tinggi dah ada, kencing manis dah ada, garut dah ada, makan ubat macam flu, badan sampai segenggam. Tambahlah kalau dah operate jantung. Dah operate jantung dah berapa tahun dah? Dah 9 tahun dah ustaz. Jaga-jagalah. Maknanya tanda-tanda penyebab pada kematian tu semuanya dah ada. Dah ada. Boleh tak Allah Ta'ala matikan kita tanpa sakit? Boleh. Sebab mati tu hak dia. Tapi kan lebih senang kalau Allah Ta'ala matikan kita disebabkan sakit. Jadi manusia lagi lebih, dia sakit gitu. Ini asal meninggal darah tinggi. Darah tinggi. Jadi yang tak ada darah tinggi rasa lama lagi kata. Ini asal meninggal kencing manis teruk kronik. Dia tak ada kencing manis. Aku tak ada kencing manis.
Jadi gasalah muka lagi. Itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajalan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap orang mempunyai ajal, ketika datang ajal tak dapat diakhirkan dan atau dimajukan. Surah Al-A'raf ayat 34. Setiap orang mempunyai ajal. Ketika datangnya ajal tidak dapat diakhirkan atau dimajukan. Maknanya bila datang ajal, masa kita, kematian kita, Allah Ta'ala tak akan kedepankan dan Allah Ta'ala tak akan kelambatkan. Saya ambil sikit lagi tuan-tuan. Bagaimana dengan dirimu ketika telah sampai di ujung kehidupan dan kemudian berpindah ke alam lain? Apakah kau tahu akan berpindah ke alam yang lebih baik atau sebaliknya? Penulis ni tanya, kita di ujung kehidupan ni, adakah kita mati ni beralih kepada alam yang lebih baik atau sebaliknya? Kau akan berpindah ke alam yang lebih ngeri dan mencelakakanmu. Penulis ni cakap kita akan berpindah ke alam yang lebih ngeri. Ngeri itu makna dia apa tuan-tuan? Tidak terbayang di kepala, sebab setiap benda yang disebut tentang azab ataupun ular yang diceritakan dalam kubur adalah luar daripada kebiasaan hidup dalam dunia. Ular tu tuan-tuan bila dipatuk sakit dia 70 tahun ke apa dia punya sakit. Sekali patuk. Apa yang patut kita buat, apa yang perlu kita buat, tanya di masing-masing. Sudahkah kita bersedia dengan apa yang disebut kematian? Yang benda yang paling penting ialah penghujung kehidupan kita. Mintalah dengan Allah Ta'ala supaya akhir kehidupan kita dengan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dengan keadaan yang kematian yang baik. Baik. Sekadar tu tuan-tuan malam ni 8 bulan. Ada apa nak tanya? Sini ada buat korban? Ada? Tak ada? Tahun ni tak ada buat korban? Tahun ni tak ada buat korban ke? Tak pasti? Tak ada lembu lagi? Dah nak korban dah tak tahu lagi berapa ekor lembu? Oh, tak buat tahun ni? Ada? Berapa ekor dia ni? 2? Sekarang lembu mahal tuan-tuan. Allah. Sungguh. Lembu mahal. Kalau 5,000 ni lembu paling kecil lah. Macam anak lembu. Tulang. Sungguh. 6,000 cantik sikit. Saya pergi tengok lembu baru ni dekat Ijuk. Dekat Bukit Kucing. Tempat saya masuk 6 ekor dah. Cuma saya risau. Dulu saya tak jadi pengurusi, saya tak risau sangat. Sekarang ni saya pengurusi, saya lah imam. Betulkah kita mengagihkan daging tu kepada fakir miskin? Sebab dia 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 untuk fakir dan miskin, 1/3 terbuka kepada pekerja dan orang kaya pun boleh. 1/3 tadi tu betulkah dapat pada orang miskin? Sebab selama ni kita buat 1/3, katalah 60 kilo daging. 60 kilo daging, 20 kilo untuk orang yang berkorban. Berapa kepala? 7. Atau sini ikut 10. 7 maknanya satu orang dapat 2 kilo lebih. Sebab 20 kilo. Betul ke? 20 kilo tu bagi 7.
Tu 20 kilo, katalah daging 60 kilo contohlah, 20 kilo tu untuk orang korban, itu dia ambil hak dia. Kalau dia tak nak, tu pulang pada dia, saya tak nak lah, saya serah, macam tu pun ada, itu tu pulang. Tapi kalau kena bagi, dia tak nak, bagi 1/3 lagi tu untuk fakir miskin. Tapi kebanyakan kita yang buat 1/3 kita bagi pada orang yang korban, yang lebih itu kita kumpulkan daging, kita bagi sama rata, kita keluar kupon 700, kita bagi 500 gram, 600 gram, kita bagi semua orang. Takut dalam banyak-banyak tu ada fakir miskin yang tak dapat daging. Saya risau sebenarnya buat korban ni. Saya tak nak buat tu, tapi dia orang saya buat nak buat. Dan saya tahu ni kalau saya buat korban pun tuan-tuan, saya tak sembelih dekat surau dan saya tak lapah kat surau. Orang tumbang lembu banyak, tukang lapah tak ada. Ni semua ni kalau bongkok lapah sakit pinggang ni, orang berang lah. Nampak je gagah ni, tak salah. Tak sampai dah tumpul dah berhenti sini orang. Pisau tumpul lawah, pinggang tumpul, bohong. Sungguh. Mana-mana batu asap, pinggang sakit lah. Sembelih sana tuan-tuan, senang. Kita pergi sembelih sana, ataupun kita suruh dia sembelih, betul-betul serah, wakil sembelih, lepas tu wakilkan pada pembeli, akad. Itu akad mau jaga. Akad mau ada binatang lembu dia. Tanda lembu nombor 1 beli, tanda lembu nombor 2 beli. Kita banyak buat cincai-cincai sungguh. Kadang-kadang bayar duit lembu tak ada. Akadnya mana? Salah satu syarat jual beli tu ialah barang yang kita beli. Beli sembelih sana, suruh dia potong, bawa balik sini bersih. Balik sini keluarkan daging, asingkan 3, buat betul-betul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Buatlah sungguh-sungguh tuan-tuan. Cari fakir miskin dulu. Yang dah selalu makan daging ni tak dapat pun tak apa. Janji yang dapat fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu ya Allah. Hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, dalam keadaan yang kau redha ya Allah, yakni dalam keadaan Islam ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang berhajat ya Allah, kau tunaikanlah hajat baik kami ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami dalam masalah ya Allah, kau keluarkanlah daripada masalah ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami dalam kesempitan ya Allah, kau lapangkanlah ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Kembalikanlah kesihatan kami ya Allah. Kau bukakanlah pintu hati kami dan hati seluruh ahli keluarga kami dan penduduk di sini ya Allah, agar dapat beribadah kepadamu ya Allah, terutamanya solat 5 hari 5 waktu sehari semalam dalam berjemaah di rumah-rumahmu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Kami khususkan doa ni buat kepada kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga terdekat kami yang telah mendahului kami ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam golongan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur ya Allah. Seterusnya kami dan seluruh ahli keluarga kami ke syurga lah hendaknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.